Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Okey, hari ni kita akan belajar ad-darsu as-sabi' تحت الموضوع نص النثر في صدر الإسلام لأبي بكر الصديق. Okey. Semua kita tengok slide yang kedua, yang pertama iaitu an-nasab fi sadr Islam. Yang mana an-nasab fi sadr Islam yang pertama qad taghayyarat fi hadzal 'asr aghrad an-nathar wa ma'aniyatu tughayyuran mahsusan bi zuhur Islam. Yang mana pada zaman ini tema-tema proses sastra ni dia telah berubah dengan begitu ketara. Sebab apa? Sebab lahirnya Islam. Wa kanat al-khitabah a'zamul funun an-nathariyah wa aktharuha istikhdaman fi ad-da'wah al-islamiyah. Yang mana seni pidato ni merupakan seni proses sastra yang utama dan paling banyak digunakan dalam dakwah Islamiyah. Kiranya dia nak sampai apa-apa dia menggunakan nasar sadr Islam ni lah. Okey. Poin yang kedua, ومن خصائص النثر في هذه العصر الابتعاد عن السجع المتكلف والغرابة والكلام الوحشة. Antara khasais iaitu ciri-ciri proses sastra pada zaman sadr Islam ni ialah ibti'ad, menjauhkan dari penggunaan sajak yang mana rumit dan bahasa yang aneh dan juga percakapan yang kotor. Kiranya di dalam khutbah sadr Islam ni tak ada penggunaan-penggunaan yang macam tu. Summa dia kata waqad zahara atharul Islam fi tartibul afkar wa tanzimuha wa al-iqtibas minal Quran wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kesan Islam ni telah nyata dalam susunan pemikiran dan petikan dari Al-Quran dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ashhur a'lamuhu Abu Bakar As-Siddiq wa Amr bin Khattab wa Amr bin As. Kiranya tokoh a'lam ni adalah tokoh yang terkenal ialah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Amr bin As. Yang ni muhimlah, wajiblah hafal a'lam ni. Sebelum ni masa tingkat tempat a'lam kamu belajar banyak. Yang ni yang masyhur saja kamu hafal 3 orang saja. Okey. Semua khutbah Abu Bakar As-Siddiq ni kamu boleh baca khutbah ni. Khutbah macam biasa. Okey, nanti saya akan terang balik khutbah tu. Okey, seterusnya An-Nubzah Anil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, iaitu biografi ataupun biodata lah Khalifah Abu Bakar ni. Yang pertama ismuhu dia Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi. Kerana Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi Al-Qurashi nama beliau. Laqabuhu iaitu gelaran kepada Abu Bakar ni. Dah terpampang kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, maka gelaran dia As-Siddiq. Sebab apa? Wa dzalika likathratu tasdiquhu kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebut As-Siddiq ni sebab apa? Orang yang membenar kata-kata Nabi. Kerana beliau seringkali membenarkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata? Ya benar macam tu. Okey, poin yang seterusnya mauliduhu, dia dilahirkan wulida fi Makkah 574. Kiranya dia dilahirkan di Mekah. Jawab wulida fi Mekah saja. Seterusnya hayatuhu. Hayatuhu ni kamu boleh buat poin yang banyak, iaitu Asya Abu Bakar fi Mekah. Abu Bakar ni dia tinggal Asya di Mekah. Semua wa huwa min ru'usa'an Quraisy fi jahiliyah. Dia salah seorang ketua kaum Quraisy pada zaman jahili ni Abu Bakar ni. Kiranya dia daripada zaman jahili dia mai masuk Islam, maksudnya dia berhijrah. Wa kana tajiran, dia juga seorang pedagang. Wa awwalu min aslama minar rijal, dia juga adalah seorang lelaki yang pertama yang memeluk Islam. Wa huwa sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah ke Madinah. Wafatuhu Abu Bakar Siddiq ni pada tahun 634 Masihi. Semua kita tengok kepada Jawun Nas. Yang pertama
Jawun Nas ni adalah suasana teks prosa dan peristiwa berkaitan dengan berkaitan dengan nasab saudara Islam ni. Yang pertama, ba'da wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a al-ansar fi makanu ismuhu Saqifah Bani Sa'adah di ikhtiyarul khalifah. Setelah wafat Rasulullah SAW, golongan Ansar ni dia bermesyuarat di satu tempat yang dinamakan Saqifah Bani Sa'idah. Sebab apa? Sebab mereka berkumpul tu, bermesyuarat tu sebab mereka nak pilih khalifah. Summa fa asra'a kibarus sahabatu ila Saqifah. Maka sahabat-sahabat Nabi ni yang kanan ni bergegas ke Saqifah tersebut. Poin yang kedua, ittafaqa as-sahabatu ala ikhtiyar Abi Bakar As-Siddiq liyakunu khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifadluhu wa makanatuhu fil Islam. Para sahabat ni dia bersetuju untuk pemilihan Abu Bakar As-Siddiq ni menjadi khalifah Rasulullah. Sebab apa? Kelebihan dia dan kedudukan dia dalam Islam. Summa wa huwa min asyaru ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ajzahu an yakuna imama fi salah. Yang mana beliau adalah orang yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda tidak mampu untuk menjadi imam dalam solat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah tunjuk kepada Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan tempat dia. Okey, yang seterusnya, yang terakhir di dalam Jawun Nas wa ulqiya. Okey, ulqiya ni adalah penting di dalam setiap ad-darsu, setiap pelajaran. Sebab apa? Dia selalu naik dalam tajuk Qisim Alif. Wa ulqiya Abu Bakar As-Siddiq hadhihi al-khutbah ba'da mubayatuhu fi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ni dia menyampaikan khutbah ini selepas dilantiknya menjadi khalifah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas pada dia dilantik barulah dia sampaikan khutbah tu. Okey, semua kita tengok kepada ma'anil mufradat di dalam nas sadrul Islam ni. Yang pertama ma'anil mufradat yang pertama iaitu wulitu buya'tu, iaitu aku dinobatkan, maksud dia. Yang kedua fa'inuni, iaitu fasa'iduni, maka kamu bantulah aku. Yang ketiga faqawimuni fasaddiduni, maka kamu betulkanlah daku. Yang seterusnya khazalahum darabahum, maknanya khazalahum darabahum, daraba pukul, khazara kita boleh berkata kenakan mereka. Yang terakhir tasyi'u, iaitu tunshiru, iaitu sebar. Okey, semua kita tengok yang terakhir iaitu al-afkar ar-raisiyah, isi penting di dalam nas sadrul Islam. Yang pertama, min mas'uliyah al-muslimin al-khalifah an yu'awanuhu idza aqama fihim syari'atullahu. Antara tanggungjawab orang Islam terhadap khalifah adalah yusa'adah, membantu, yu'awanu, membantu apabila beliau menegakkan syariat Allah dan manhaj, iaitu sunnah Rasulullah SAW. Wa anna yaqumuhu wa yusallihuhu min amruhu idza akhta wa anhar. Mereka hendaklah tegak dan membetulkan keadaan khalifah apabila dia membuat kesilapan dan menyimpang daripada landasan Islam. Maksudnya kita kena bantulah. Kalau kata salah, kita kena tegak. Kalau kata betul, kita ikutlah dia. Macam dalam keadaan kita, situasi kita pun, kalau kata kawan kita tu cakap yang benar, kita boleh dengar apa yang dia cakap. Kalau dia cakap yang salah, takkan kita nak ikut. Okey, baik. Poin yang kedua dalam isi penting dia, khairul walah min ittisafu bitawadu' wasiddiq wal amanah wal adlu wa musa'adatud dha'if. Yang mana pemerintahan yang baik kiranya adalah orang yang mempunyai sifat rendah hati, sifat sedik benar, sifat amanah yang amanah, sifat adil dan
wa musa'adatud dhaif, dan dia dapat membantu golongan-golongan yang lemah, bukan dia menindas orang yang lemah, kerana dia membantu. Poin yang ketiga, amaruhum Abu Bakar bil jihad fi sabilillah wa nahahum an irtikabul fawahish. Yang mana Abu Bakar ni dia memerintahkan mereka untuk berjuang di jalan Allah dan melarang mereka dari melakukan kejahitan. Kerana dia perintah saja. Abu Bakar ni perintah untuk berjuang jalan Allah, bukan suruh buat benda yang jahat. Okey, yang terakhir iaitu wujubut ta'atul wali madama fi ta'atullah wa rasulahu wa la ta'atu lahu fil ma'siyah. Yang mana wajib mentaati pemerintahan selagi ianya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tidak mentaati pemerintah dalam perkara-perkara maksiat. Contohnya, kita wajib taat pada perintah Allah kalau kata benda tu dia cakap betul. Kalau kata perintah kepada maksiat, kita jangan ikut. Okey, baik. Semoga kamu faham tajuk yang kita belajar hari ini. Setakat ni saja. Jika ada masalah, jika ada tak faham, kamu boleh ulang semula ataupun boleh mesej tanya kepada saya. Okey, baik. Kemudian saya akan sediakan sedikit wajibat